Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita sama-sama merafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang penuh barakah ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus melakukan amal bakti kepada Allah, dan Allah beri peluang kepada kita sekali lagi untuk bertemu dengan penghulu segala hari, hari Jumaat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan sebelum masuknya waktu Jumaat, insyaAllah sedikit peringatan, perkongsian, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita sebagai peringatan, sebagai panduan kepada kita. Jadi pada tengah hari ini saya nak ajak tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah untuk kita melihat kepada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Itu sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim khamsah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seseorang muslim ke atas seseorang muslim itu ada 5 perkara. Yang pertamanya, kata Nabi, raddus salam, jawab salam. Simple sahaja yang Nabi sebut. Bila mana seseorang muslim itu memberi salam kepada kita, maka tanggungjawab kepada muslim yang kedua ini untuk jawab balik. Dari sebab alal muslim, tanggungjawab kepada seorang muslim lagi. Mana ini satu benda yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Benda yang nampak simple, benda kalau orang tengok nampak macam remeh sahaja. Beri salam, jawab salam, tak ada apa-apa, nampak macam biasa saja. Jadi memberi salam itu, dalam hadis yang lain Nabi kata ifsya'us salam, sebarkan salam. Salam dengan maksud kita menyampaikan ucapan keselamatan, ucapan keamanan, ucapan kesejahteraan. Maka bila mana ada orang beri salam kita, tanggungjawab ke atas kita adalah jawab balik. Dalam hadis yang lain Nabi sebut beberapa tata cara berkaitan dengan salam. Antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sebut tentang siapa yang bertanggungjawab beri salam. Yang pertamanya, orang yang naik kenderaan, ada biar dia beri salam kepada orang jalan kaki. Orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Yang kedua, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang
duduk. Kan? Kemudian kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang ramai. Kita masuk dalam satu dewan, bukannya ahli dewan tu beri salam kepada kita. Kita yang apa? Assalamualaikum. Kita seorang. Kan? Dan yang keempatnya, orang muda, yang antaranya afdalnya orang muda memberi salam kepada orang tua. Itu antara apa? Adab berkaitan dengan salam. Salam ini, memberi salam itu sunat, dan menjawab salam itu wajib. Bagaimana bentuk salam? Paling mudah, Assalamualaikum. Kan? Jangan Assalamualaikum kan, macam-macam lah. Kalau kau WhatsApp tu macam-macam ringkas dah kan. Itu mungkin dia jadi simbol lah. Jadi isyarat sahaja. Mana Assalamualaikum. Bila orang beri salam macam tu, jawab dia beri lebih lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dalam surah Nisa Allah sebut, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila mana diberi ucapan tahiyah, ucapan salam kepada kamu, fahayyu, maka beri balik, jawab balik bi ahsana minha, dengan jawapan yang lebih baik. Orang Assalamualaikum, kita jawab lebih sikit, Waalaikumsalam warahmatullah. Tu clear. Tak auruduha ataupun jawab sama saja boleh. Assalamualaikum, salam, kau boleh. Kan. Tu jawab sama, setara. Kalau jawab Assalamualaikum warahmatullah, maka kita akan jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Paling kurang. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Ringkas pula. Kan. Maka kita jawab apa? Sama ataupun lebih. Nah. Kawan tu dia semangat dengan beri salam punya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun kena jawab lagi penuh tu dah. Itu yang baiknya. Ya. Jadi dalam hadis yang lain, suatu hari seorang lelaki dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia tanya apa? Ayyul Islam khair? Ya Rasulullah, apakah amalan Islam yang khair? Mana yang paling baik? Lalu Nabi jawab apa? Tut'imut ta'am. Kamu memberi makan. Jamu orang makan bagus. Kan? Yang keduanya Nabi kata apa? Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Yang keduanya taqra'us salam, kamu buat sebarkan salam, sampaikan salam, sama ada orang tu kamu kenal ataupun orang tu kamu tak kenal. Mana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tanya apakah amalan Islam yang paling baik? Dalam hadis ini Nabi tak jawab, oh kamu kena semayang, kamu kena puasa. Kan? Memang itu hubungan di antara apa? Seorang hamba dengan Tuhan dia. Tapi Nabi fokus kepada hubungan manusia dengan manusia. Kemudian, ini antara apa? Tata cara berkaitan dengan salam. Mana bila orang beri salam kepada kita dalam hadis tadi, antara hak Muslim ke atas Muslim adalah raddus salam, jawab salam. Kemudian yang keduanya, hak kata 5 hak tadi, iyadatul wa iyadatul marid, iaitu melawat orang sakit, menziarahi orang sakit. Bila mana kita dengar kata apa orang tu sakit, antara sunnahnya, digalakkannya, antara haknya adalah melawat dia. Tapi kena tengoklah, kan? Dia bukan secara mutlaknya sakit. Tengok situasi. Adakah sakit tersebut boleh diziarahi ataupun tidak boleh diziarahi? Oh, nampak jiran sebelah kena COVID kan, duk hospital. Oh, satu kampung kena COVID. Tengoklah kan. Tengok keadaan. Kan? Jadi bila kata ziarah orang sakit berkenaan, dia dapat ada adab, ada etika dia. Kan, antaranya yang pertamanya, bila kita melawat orang sakit, kan, sama dia kat rumah dia ataupun di hospital, pertamanya jangan duduk lama sangat. Jangan duduk terlalu lama. Udah sembang tu lah 3 jam, 3 kali baju teh. Contohlah kan. Kan. Orang sakit berimah, dia nak pergi kencing, nak pergi tanah, jadi payah kan. Kan. Kadang-kadang dia melibatkan tempat duduk selak kain lah, semua dah kan. Dia kurang selesa. Kita ziarah, mungkin ambil masa yang tak berapa lama, yang tak menyulitkan dia, menyusahkan si sakit tersebut, pesakit tersebut. Yang keduanya, antara adabnya adalah apa? Kita zahirkan rasa simpati.
Bila pergi melawat tu, zahirkan rasa simpati. Pergi gelak, pergi 3 orang tu gelak. Kau. Kawan sakit tu kita tak seronok lah jadi lawatan tu. Jadi apa? Pertemuan alumni sekolah lah di situ kan. Lepas tu buka melawak main situ. Kan? Mana apa? Zahirkan sama dengan apa? Mimik muka kita, nampak kata kita simpati kepada dia. Ataupun dalam bentuk ucapan kita, sebutan yang menggambarkan kita berasa simpati kepada dia. Kadang-kadang orang sakit ni dia selesa. Dia bila ada seorang tu mai yang dia selesa, tengok mai hingga berapa 30% sakit dah tu sembuh. Kurang sikit tengok Allah dia mai, Allah rasa seronok. Tapi ada juga orang bila pergi melawat hal sakit tu dia sakit 70%, nampak kawan ni mai dia naik hingga 90%. Dok mai juga ni menyampah pun tengok. Kalau orang jenis tu kena tahu kan, kena faham yang tu. Kemudian yang ketiganya, bila kita ziarah orang sakit, antaranya adalah doa. Ni kadang-kadang kita melawat, letak buah tangan, lupa nak doa. Doa supaya apa? Allah sembuhkan ya Allahumma ishfi mardak. Ya Allah, sembuhkanlah sakit dia. Macam-macam lah antara apa? Ataupun kita kata apa? Allah yushfi, kan? Ataupun syafak Allah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Ataupun ada doa-doa ziarah orang sakit. Kan? Walaupun kita kata aku ni tak layak baca doa, tak, adanya baca doa. Kan? Kemudian yang keempatnya, bila kita ziarah orang sakit ni nasihat ke dia supaya sabarlah, ni ujian, kan? Tapi kadang-kadang kita tengoklah kita tu kawan kita bisa ingat ada gelak pula kan. Tak apa, walaupun macam mana kita zahirkan simpati, sabarlah kan. InsyaAllah ada hikmah dia. Ini adalah ujian kan. Sihat. Kadang-kadang kita sakit. Mungkin ucapan kita itu menurunkan kadar keperitan, kesakitan yang dia tangguh. Dan yang kelimanya, bila kita ziarah orang sakit, kadang-kadang orang pergi ziarah orang sakit, orang tak buah apple, orang buah mikai, sedap buah light, buah pek, macam-macam kan. Yang kita pergi ziarah duk tibai buah tersebut, Allah, buah banyak lah, tumpang sekali kan. Jadi tak apa nak best lah kan. Kan sepatutnya kita buat buah tangan kot dia ni, kita tolong habis. Mentang-mentang sakit tu kawan kita makan relax. Takkan kawan sakit, jangan ambil kan. Kadang-kadang dia rasa kan. Baik. Ini antara adab-adab ketika mana kita ziarah orang sakit. Kemudian dalam hadis lagi Nabi sebut wattiba'ul janaiz, hak muslim yang ketiga adalah mengiringi jenazah. Bila ada kematian, iring. Selepas selesai solat semua, kita ikut jenazah ke tempat perkuburan, tanah perkuburan. Maka ini juga hak muslim Nabi sebut. Sebab kalau Nabi tak sebut jadi silap-silap bila habis mayang tu seorang tak iring kepada dia kan. Tak jadi macam tanggungjawab pula kan. Maka digalakkan untuk mengiringi jenazah. Itu pun dia ada, sebagaimana Imam Ghazali sebut, antara adab-adab bila nak iring jenazah ni bukan seronok gitu. Antaranya sebut sebab tu kita iring jenazah, hati kita dalam keadaan khusyuk, merendah diri, menghayati kan. Yang keduanya menundukkan pandangan, raddul basar, tundukkan pandangan, sebab waktu tersebut adalah waktu bersedih kan, bukan untuk bergembira kan. Yang ketiganya tak bercakap, ataupun kalau nak cakap pun yang ada kaitan saja, bukan cakap yang tidak ada kaitan langsung. Cakap pula berkaitan perkara yang menyeronokkan. Saya adik-beradik kepada si jenazah tersebut, dia rasa ya Allah, dia pemain jadi seronok, yang kita ni sedih. Duk hora pula kan. Duk gelak pula. Maka jaga sudut ucapan, sebab hari tersebut bila ada jenazah itu ada kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai memberi peringatan ya. Kemudian ambil pengajaran, ya Allah, dia mati hari ini, boleh jadi minggu depan aku, boleh jadi tak minggu depan, lusa boleh jadi aku pula. Duk nampak minggu lepas saja duk sembang, minggu lepas saja jumpa kat surau, tiba-tiba hari ini duk dalam keranda tu dah, ya Allah, yang nampak sihat baru ni, boleh jadi lepas ni aku pula kan.
Kemudian apa? Bila kita tengok, kita memikirkan, sebenarnya disebut antara adab lagi lah, kita fikirkan macam mana sisi jenazah akan berhadapan dengan soalan-soalan di dalam kubur. Dan bila kita berada di tempatnya, bagaimana pula kita berhadapan dengan situasi tersebut. Kemudian tekad untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, kita berharap supaya pengakhiran hidup kita bukan pengakhiran yang buruk. Kita nak yang husnul khatimah. Ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, sudahi kehidupanku dengan kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Bukannya kesudahan yang buruk. Kemudian itu berkaitan yang ketiga, antara hak muslim adalah mengiringi jenazah. Dan yang keempatnya Nabi sebut tentang hak muslim, ijabatu ad-da'wah. Orang ajak kita, orang buat jemputan kita apa? Menerima jemputan tersebut, sama ada kenduri ke atau apa juga orang jemput, maka antara haknya adalah kita apa? Menerima jemputan, lalu ajak ke rumah. Sebab ini juga apa? Meraihkan hubungan sesama Muslim. Bayangkan kalau Nabi tak sebut je ni, orang ajak pergi, rumah tak ada pun, tak rasa tanggungjawab. Kan? Tapi bila Nabi sebut hakul muslim alal muslim, itu menjadi satu tanggungjawab. Dan yang kelimanya simple saja, benda kadang-kadang tengok remeh. Nabi kata dalam hadis, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu pandang enteng, pandang remeh kepada benda-benda kebaikan. Yang kelimanya, antara hak muslim adalah wa tashmitul atis. Wa tashmitul atis. Mana jawab orang bersin. Orang nak acem kan. Kita jawab dengan yarhamkallah. Orang tu kata apa? Alhamdulillah. Kita pun jawab balik apa? Yarhamkallah. Tu bersin. Jadi bersin pun ada adab juga kan. Bukannya bantai satu surau tu, contoh satu surau dengar kan. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Innallaha yuhibbul utas, kan? Wa yakrahul tatha'u. Sesungguhnya Allah suka kepada orang bersin. Allah suka kepada bersin dan tidak suka kepada apa? Menguap. Tatha'u. Wah. Kan? Sebab bersin dikatakan menyebabkan apa? Keluar penyakit. Kan? Jadi Nabi kata apa? Idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila seorang daripada kamu itu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Wal yaqul alladhi yaruddu alaihi. Dan hendaklah orang yang nak jawab balik tu kata apa? Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Masya Allah. Bersin, kita mendapat satu doa daripada sahabat kita. Boleh jadi waktu tu, kawan kita yang tolong doa tu, dia daripada tulus hati dia, keluar daripada lubuk hati dia secara spontan, semoga Allah merahmati kamu. Waktu tu pula adalah waktu buat istijabah tu doa. Kan? Allah pun dengar-dengar, kawan kita jawab, Allah beri rahmat kepada kita. Kita bersin dan kata apa? Alhamdulillah. Sahabat kita pun tak tahu. Mungkin dia tu orang yang bagus, dia pun jawab yarhamkallah. Dia kira dapat apa? Doa tu saja. Dapat doa apa? Yarhamkallah. Ya? Semoga mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Maka di ketika itu bila kawan kita tolong doa ke kita, kita jawab balik. Jadi Nabi kata apa? Wal yaqul huwa. Mana orang yang bersin tadi hendaklah kata apa? Yahdikumullah wa yuslih ubalakum. Mudah-mudahan Allah beri bimbingan kepada kamu dan Allah perbaiki keadaan kamu. Ya Allah, yahdikumullah wa yuslih ubalakum. Yahdikumullah wa yuslih ubalakum. Ini antara apa? Ucapan waktu mana bersin. Juga pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersin ini. Nabi buat apa? Kana idza aqasa. Nabi ni bila dia bersin, ghatta wajhahu biyadihi aw thawbihi. Bila Nabi nak bersin, Nabi akan tutup muka dia dengan tangan ataupun tutup dengan kain dia. Ataupun cara dia kalau ada orang depan tu tutup ataupun beralih
bukan di hadapan orang. Ni kalau ada semua orang, oh cem keluar tu orang, tempek sini muka kawan kan, sini sini. Tapi panduan bila nak musim tutup, cem musim kan, ataupun tutup dengan pakaian. Jadi kita hari ni nak musim semua tutup muka kan, sebab bila musim ni macam-macam yang keluar lah, bakteria lah, kuman kan. Tapi kita hari ni pakai mask kan, tak apa kan. Juga Nabi juga wa qadda bihi sautahu. Mana Nabi mah merendahkan suara dia. Ada orang pusing satu bangunan dengar. Cem, tahu dah siapa dia. Siap dipanggil nama ayah dia. Kebetulan ayah dia nama Hashim. Dia bukan Muslim, dia sebut ayah dia Hashim kan. Kan. Punya kuat kan. Jadi Nabi mah merendahkan suara, takut mengganggu orang lain. Ini antara panduan-panduan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi adab tadi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sebut bab 6. Nabi sebut 6 hak Muslim. Dia tambah dia pada idza stansahaka fansah lahu. Yang keenam, apabila seorang itu minta nasihat daripada kamu, maka berilah sedikit nasihat kepada dia. Ni macam mana pandangan hang, macam mana masalah ni? Maka cubalah sekadar yang kita mampu untuk kita memberi sedikit pandangan. Bila mana orang minta nasihat, maka berilah nasihat kepada seorang tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan hak Muslim ke atas Muslim. Itu ada 5. Apa dia yang pertama? Raddus salam, jawab salam. Yang keduanya iyadatul marid, mana menziarahi orang sakit. Yang ketiganya mengiringi jenazah, ittiba'ul janaiz, mana mengiringi jenazah. Yang keempatnya ijabatud da'wah, terima jemputan orang. Dan yang kelimanya tashmitul atis, iaitu jawab orang bosan. Jadi mungkin kadar tu berapa minit lagi nak apa? Zuhur dalam masa 7 minit ni kan. Juga dalam hadis yang lain lebih kurang, Nabi kata apa? Amarana bisar'in. Mana Rasulullah suruh dengan 7 perkara dan tegah 7 perkara. Suruh 7 perkara, larang 7 perkara. Itu dalam riwayat yang lain. 7 tu ditambah lebih kurang 5 tadi. Cuma ada apa? Ada tambahan. Antaranya ifsya'us salam, sebarkan salam. Baik, jadi kita sekadar tu sedikit tazkirah ringkas sebagai pedoman kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sidang yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada tengah hari ini. Sekadar itu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.